Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan video pembentangan kumpulan kami. Saya akan memulakan dengan 4 perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, secara umumnya, Amerika Latin merupakan atau merujuk kepada beberapa buah negara yang terletak di benua Amerika. Dalam erti kata lain, Amerika Latin merupakan salah satu wilayah yang terletak di benua Amerika dan penduduknya masih berinteraksi menggunakan bahasa Spanyol maupun Portugis. Dalam Amerika Latin ini, terdapat beberapa buah teori yang terkenal selalu digunakan di rantau ini, antaranya teori regionalisme, teori domino, dan salah satu daripadanya adalah teori kebergantungan. Oleh itu, dalam video ini terdapat beberapa perkara yang akan dibincangkan, termasuklah konsep teori kebergantungan klasik dan kontemporari, sejarah, kesan teori kebergantungan, dan peranan Amerika Syarikat dan IMF dalam menggalakkan pergantungan di negara Argentina. Teori kebergantungan di Amerika Latin merupakan satu pemikiran ekonomi politik yang dikembangkan oleh Suruhanjaya Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Amerika Latin dan Caribbean, sejurus selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Teori kebergantungan juga berpendapat bahawa pembangunan yang kurang macam yang dialami oleh Amerika Latin dan di tempat lain ini adalah hasil daripada campur tangan modal dan bukannya disebabkan oleh kadar pelaburan atau pembangunan yang kurang. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep klasik dan kontemporari teori pergantungan dalam konteks Amerika Latin. Teori kebergantungan ialah bagaimana kita mengkaji bagaimana negara berhubung antara satu sama lain di dunia. Terdapat dua idea utama dalam teori kebergantungan, iaitu kebergantungan klasik dan kebergantungan kontemporer. Teori kebergantungan juga ialah pendekatan dalam hubungan antarabangsa dan ekonomi pembangunan yang menerangkan ketidakseimbangan struktur dalam hubungan ekonomi antara negara yang mempunyai tahap pembangunan yang berbeza. Kebergantungan klasik ialah apabila seseorang menjadi terlalu bergantung pada sesuatu seperti mainan atau permainan. Mereka tidak boleh berhenti memikirkannya dan mahu melakukan sepanjang masa. Ialah sebahagian dari besar dalam hidup mereka dan mereka mungkin berasa sedih atau kecewa jika mereka tidak dapat memilikinya. Orang ramai percaya bahawa mempunyai kawalan ke atas perkara seperti minyak atau perlombongan adalah sangat penting untuk sesebuah negara mempunyai kuasa. Kawalan ekonomi melibatkan penyediaan dan pengawal sediaan industri utama serta kawalan ke atas sumber asli dan tenaga. Kawalan ini boleh meningkatkan daya tahan ekonomi sesebuah negara dan membolehkan dasar perdagangan dan pelaburan dikawal untuk melindungi kepentingan negara. Di samping itu, kawalan ekonomi termasuk mengurus pengagihan kekayaan dan meningkatkan kebajikan sosial. Pembangunan tidak seimbang ialah pertumbuhan tidak sekata atau tidak seimbang dalam aspek ekonomi, sosial dan politik sesebuah wilayah atau negara. Ini boleh memberi pelbagai impak baik di peringkat domestik maupun di antarabangsa. Ketidaksamaan ekonomi merujuk kepada pengagihan kekayaan yang tidak sama rata dalam masyarakat. Ini boleh membawa kesan negatif seperti kumpulan tertentu mendapat faedah yang lebih besar manakala kumpulan majoriti tidak mengalami banyak peningkatan dalam kebajikan. Ketidaksamaan dalam pembangunan boleh mengakibatkan layanan buruk dan pengecualian kumpulan tertentu seperti wanita, etnik, minoriti atau kumpulan sosial tertentu. Bergantungan kontemporari bermaksud hubungan saling bergantung antara negara dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan teknologi dalam era moden atau kontemporari. Saling bergantung ekonomi global bermakna negara bergantung antara satu sama lain untuk perdagangan dan wang. Mereka memerlukan antara satu sama lain untuk membeli dan menjual barangan serta menghasilkan wang bersih. Rangkaian pergantungan global ialah kesaling hubungan orang dan organisasi di seluruh dunia bergantung kepada pelbagai syarikat dan bank di negara yang berbeza. Ini mencerminkan kerumitan hubungan ekonomi, sosial dan politik pada skala global. Aspek utama saling kebergantungan global melibatkan pergantungan kepada organisasi dan saling bergantung antara negara. Perdagangan antarabangsa melibatkan pertukaran barang dan perkhidmatan antara negara yang mempunyai keperluan dan lebihan pengeluaran yang berbeza sehingga menimbulkan saling bergantung antara negara. Keseimbangan kuasa dan keselamatan global bermaksud bagaimana negara dan kumpulan yang berbeza dapat melindungi diri mereka dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah utama. Satu isu penting ialah perubahan iklim yang memberi kesan kepada seluruh dunia. Masalah lain yang
ialah penyebaran senjata nuklear yang boleh menjadi sangat berbahaya. Kita juga mesti memikirkan tentang wabak seperti yang sedang berlaku di negara kita dan bagaimana negara boleh bekerjasama untuk memastikan orang selamat. Kesimpulannya, teori kebergantungan menawarkan perspektif kritikal tentang hubungan ekonomi di Amerika Latin dengan seluruh dunia. Pendekatan ini mengiktiraf corak sejarah penguasaan dan eksploitasi, tetapi juga mengambil kira usaha moden untuk mengurangkan pergantungan kepada ekspor barang utama dan meningkatkan sikap berdikari. Amerika Latin berfungsi sebagai kajian kes yang berharga untuk mengkaji bagaimana teori pergantungan telah berkembang dan cabaran yang dihadapinya dalam lanskap global semasa. Sejarah teori kebergantungan. Teori kebergantungan dalam konteks sejarah berasal daripada Raul Persevich, iaitu pengarah Economic Commission for Latin America (ECLA) dan Hans Singer yang merupakan salah satu tokoh utama ekonomi heterodoks. Teori ini pertama kali muncul di Amerika Latin hasil daripada kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA pada ketika itu. Teori kebergantungan muncul apabila teori pemodenan tidak mampu untuk membangkitkan ekonomi negara-negara yang terkebelakang, yang mana mereka menganggap kemiskinan dan keterbelakangan yang berlaku pada negara dunia ketiga hasil daripada faktor dalaman di negara tersebut. Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga 1960-an hasil daripada ketidakseimbangan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi tidak stabil pada ketika itu. Teori kebergantungan menurut Teotonio dos Santos yang merupakan tokoh utama teori ini, kebergantungan merupakan suatu keadaan yang mana kehidupan ekonomi negara-negara tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dan pengembangan dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, iaitu peranan daripada negara-negara tersebut hanya sebagai penerima akibat sahaja. Negara-negara yang berada di Amerika Latin kebanyakannya dikategorikan sebagai negara-negara dunia ketiga kerana negara-negara tersebut merupakan negara yang sedang membangun dan negara tersebut banyak berlaku kemelesetan ekonomi sehingga berlakunya kemiskinan yang melampau yang mengakibatkan rakyat negara-negara tersebut semakin menderita. Bagi Marxis ortodoks, hal ini berpunca daripada negara itu sendiri kerana negara tersebut tidak mempunyai dasar ekonomi yang betul. Maka, teori kebergantungan merupakan jawapan kepada krisis ini berlaku. Amerika Latin terpaksa melihat tahap bourgeoisie, iaitu kelas sosial yang dicirikan dengan pengeluaran sendiri oleh negara Amerika Latin dengan cara revolusi perindustrian sebelum melangkau kepada revolusi sosialisasi proletariat atau pekerja sosial yang akan membeli kuasa buruhnya kerana negara buruhnya. Perkembangan teori ini sangat cepat tersebar di Amerika Utara dan Amerika Syarikat, iaitu pada akhir tahun 1960-an. Di Amerika Syarikat, teori ini sangat mendapat sambutan kerana bertetapan dengan kelahiran golongan intelektual muda radikal di negara tersebut. Teori ini mula berkembang hasil daripada pengaruh aktiviti protes anti perang, gerakan kebebasan wanita dan merebaknya rusuhan kaum pada waktu itu. Sejarah perkembangan teori ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya sesebuah negara untuk berdiri dengan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada negara lain supaya ekonomi negara tersebut tidak dikawal oleh orang luar dan mempunyai hasil pendapatan sendiri. Negara-negara di Amerika Latin mempunyai pengaruh yang luas dan tidak mustahil untuk negara tersebut menjadi negara yang maju pada suatu hari nanti. Terima kasih. Okey, teori kebergantungan merupakan salah satu teori secara umumnya menggunakan pendekatan struktural. Teori kebergantungan ini juga digunakan adalah oleh mereka bertujuan untuk menunjukkan tentang bagaimana sistem ekonomi politik antara negara-negara tersebut berhubung antara satu sama lain. Dalam teori ini ada menyatakan bahawa terdapat negara-negara tertentu yang dipengaruhi dengan perkembangan negara lain, terutamanya negara yang berkuasa besar. Oleh sebab itu,
itu, terdapat beberapa implikasi teori ini terutamanya dalam aspek ekonomi, politik dan sosial di rantau Amerika Latin. Yang pertama ialah ekonomi. Implikasi teori pergantungan terhadap dasar ekonomi di Amerika Latin adalah ketara, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan dasar perindustrian penggantian import (ISI). Banyak negara di rantau ini telah menerima dasar ini sebagai salah satu cara untuk mengurangkan pergantungan mereka kepada barangan import. Objektif utama ISI adalah untuk mempromosikan industri domestik dengan mengenakan tarif yang tinggi dan memberikan subsidi dengan tujuan menggantikan barangan import dengan alternatif keluaran tempatan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa perlindungan sering mengakibatkan ketidakcekapan. Yang seterusnya menghalang pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang. Selain itu, teori pergantungan ini juga mempunyai pengaruh yang mendalam ke atas negara-negara Amerika Latin, menyebabkan mereka mengutamakan pengekstrakan sumber berbanding pelaburan dalam pendidikan dan inovasi. Akibatnya, mereka terus bergantung kepada negara maju dan mengekalkan kitaran keterbelakangan. Penekanan yang berlebihan terhadap pengekstrakan sumber ini telah menjadikan negara-negara Amerika Latin ini sangat bergantung kepada ekspor bahan mentah dan sumber seperti minyak, mineral dan produk pertanian ke negara maju. Oleh itu, negara-negara Amerika Latin ini bergelut untuk bersaing dalam pasaran global dan terdedah kepada turun naik harga komoditi. Seterusnya, memburukkan lagi pergantungan mereka kepada negara maju. Kesan dasar ekonomi ini terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Latin telah mendapat perhatian yang ketara. Bagi banyak kajian telah mendedahkan bahawa Amerika Latin ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan berbanding purata dunia sepanjang abad ke-20. Yang kedua ialah politik. Teori pergantungan pada struktur politik berpendapat bahawa negara-negara Amerika Latin ini mempunyai kecenderungan untuk banyak bergantung kepada kuasa global, baik dalam hubungan dua hala mereka dan melalui penglibatan mereka dalam organisasi antarabangsa. Campur tangan kuasa asing, khususnya kuasa besar, memainkan peranan penting dalam membentuk politik domestik di rantau ini dan sering membawa kepada ketidakstabilan dan ketidaktentuan. Pengaruh kuasa global ni dapat dilihat melalui kesan hubungan dua hala seperti antara China dan Amerika Syarikat terhadap landscape politik dan ekonomi negara-negara Amerika Latin. Selain itu, sejarah Amerika Latin ini telah ditandai dengan campur tangan ketenteraan yang dilakukan oleh kedua-dua kuasa serantau dan global telah menyumbang kepada penubuhan rejim yang tidak stabil. Contohnya ialah Dirty War yang berlaku di Argentina pada tahun 1976, di mana rampasan kuasa tentera yang disokong oleh Amerika Syarikat ini membawa kepada rejim tentera yang memerintah yang terlibat dalam kempen keganasan yang mengakibatkan kematian dan memburukkan lagi ketidakstabilan politik. Akibatnya, kuasa global ini memberi tekanan kepada kedaulatan negara-negara Amerika Latin dan menyekat keupayaan mereka untuk membuat keputusan politik autonomi untuk kepentingan negara mereka sendiri. Oleh itu, pergantungan kepada kuasa luar ini memberi kesan yang besar kepada landscape politik di rantau ini. Konteks sosial pula, ketidaksamaan ekonomi yang tidak seimbang menimbulkan jurang ekonomi yang ketara antara negara maju dan membangun, khususnya di negara Amerika Latin. Ini dapat diperhatikan bila terdapat peruntukan pendapatan dan kekayaan yang tidak sekata. Saling bergantung ekonomi dan pendapatan cenderung tertumpu dalam sektor tertentu yang membawa kepada jurang yang semakin meluas antara demografi yang kaya dan yang kurang bernasib baik. Sebagai contoh, negara Amerika Latin ini bergelut dengan ketidaksamaan ekonomi yang ketara kerana sebahagian besar kekayaan dikumpul oleh kumpulan elit. Dampak sosial teori pergantungan ini terbukti dalam bentuk jurang sosial yang menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penduduk yang kurang bernasib baik dan seterusnya membawa kepada peningkatan dalam aktiviti jenayah. Negara-negara yang dibebani dengan ketidaksamaan sosial ini sering mendapati negara mereka terlibat dalam protes. Boleh dikatakan bahawa
Demonstrasi besar-besaran yang sedang berlaku di negara Amerika Latin ini sebahagiannya didorong oleh rasa tidak puas hati yang berpunca daripada jurang ekonomi. Oleh itu, isu ketidaksamaan sosial ini dalam konteks teori pergantungan bukan sahaja menandakan jurang ekonomi tetapi juga memberi pengaruh yang mendalam terhadap kebolehcapaian peluang dan perkhidmatan penting dalam masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan penyelesaian berdasarkan perubahan struktur mungkin penting untuk menangani punca ketidaksamaan sosial yang berkesan akibat daripada pergantungan ekonomi yang tidak sama rata. Salam sejahtera, saya Syamitah Tanabala. Seterusnya saya akan terangkan tentang peranan dalam mengekalkan pergantungan dalam Amerika Latin. Yang pertama ialah peranan kuasa global perdagangan antarabangsa. Argentina sangat bergantung pada ekspor produk pertaniannya seperti daging dan biji. Keputusan dan keadaan dalam pasaran global dapat memberikan kesan besar terhadap ekonomi Argentina. Yang kedua ialah hutang luar negeri. Keterlibatan Argentina dalam pasaran kewangan global telah menyebabkan negara ini terjerat dalam hutang luar negeri yang besar. Perubahan kadar faedah global atau syarat-syarat hutang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Argentina. Seterusnya ialah peranan institusi kewangan antarabangsa iaitu IMF. Pemulihan ekonomi dan kestabilan mata wang. Argentina telah mencari bantuan kewangan dari IMF dalam pelbagai keadaan ekonomi yang sukar. IMF sering menyediakan pinjaman untuk membantu pemulihan ekonomi dan menstabilkan mata wang. Kedua ialah program pelarasan struktur iaitu SAPS. IMF sering memperkenalkan program pelarasan struktur yang ketat sebagai syarat untuk pinjaman. Program ini melibatkan reformasi ekonomi yang serius seperti pemotongan belanja kerajaan, pemulihan kewangan awam dan penyesuaian harga. Peranan politik dan sosial juga merupakan salah satu peranan IMF. Keputusan untuk menerima atau menolak program IMF boleh memberi impak besar terhadap politik dan sosial di Argentina. Kebanyakan program IMF sering dikaitkan dengan kemelisitan ekonomi yang boleh menimbulkan tentangan rakyat. Kepentingan peranan kuasa global dan institusi kewangan antarabangsa terutamanya IMF sangat besar dalam membentuk dan mengekalkan pergantungan Argentina. Sementara bantuan kewangan dari IMF dapat memberi dorongan sementara, syarat-syarat yang dikaitkan dengan pinjaman sering memerlukan reformasi ekonomi yang sukar. Oleh itu, hubungan Argentina dengan kuasa global dan institusi kewangan antarabangsa memainkan peranan yang signifikan dalam mengukur arah ekonomi dan politik negara ini. Secara kesimpulannya, teori kebergantungan berkembang sejak tahun 1950-an sehingga tahun 1960-an lagi. Teori ini ada menyatakan bahawa terdapat beberapa negara-negara tertentu telah dipengaruhi oleh perkembangan negara lain, terutamanya negara maju. Oleh sebab itu, teori ini mempunyai implikasi yang ketara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, terutama dalam rantau Amerika Latin. Oleh hal yang demikian, negara-negara kurang membangun perlu mengambil tindakan atau inisiatif dalam mengurangkan kebergantungan dengan negara-negara berkuasa besar seperti mencuba untuk menjalankan sistem pentadbiran mengikut acuan atau cara negara itu sendiri.